Didik TV KPM. Hai cikgu. Hai Nisa. Cikgu tengah buat apa ni? Nak potong ayam, nak masak kari pula. Masak kari? Kari ayam. Sedapnya. Saya pun dah lapar ni. Itulah Tapi kan tengah. cikgu, kenapa cikgu potong ayam tu macam tu, kecil-kecil? Tak boleh masukkan je ke dalam kuali? Tapi kalau sebelum ni, mak saya ajar. Kalau nak masak kari, nak dia cepat masak, kita kena potong kecil-kecil. Nak cepat masak, Hmm. kena potong kecil-kecil? Kenapa agaknya ya? Assalamualaikum. Hai semua. Selamat petang. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Apa khabar adik-adik di rumah semua? Diharapkan semuanya sihat sejahtera. Baiklah, hari ini kita ada Cikgu Yo bersama-sama dengan kita untuk mata pelajaran biologi. Jadi jom kita persilakan Cikgu Yo. Hai Cikgu, apa khabar? Hai Nisa. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Cikgu, selamat datang ke Mahir dan saya nak minta Cikgu Yu untuk perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan Cikgu. Okey. Hai murid-murid. Hai Nisa. Hai. Okey, nama saya Cikgu Yo Laibo. Saya daripada SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Okey. Saya mengajar biologi dan sains menengah atas di sekolah. Dan pengalaman saya tak lama lah. Nisa, saya mengajar 10 tahun sahaja. Tak lama 10 tahun. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin saya masih dalam sekolah. Mungkin. Nak kata saya muda lagi lah sebenarnya. Betul-betul. Tapi nampak muda tu. Baiklah, ya. Baiklah Cikgu, saya nak berbalik kepada ayam kita tadi. Sebelum ayam tu jadi kari, saya nak tanya kenapa Cikgu potong dia kecil-kecil dan apa kaitannya dengan apa yang kita nak pelajari sama-sama pada hari ini Cikgu? Okey, so Nisa dan murid-murid, sebenarnya kita nak belajar berkaitan dengan 10.1 jenis sistem peredaran darah. Okey, tapi apa kaitan dengan daging pula ayam kan? Okey, so sebenarnya kita nak buat satu uji kaji di mana kita nak tahu adakah saiz yang kecil tu dia lebih cepat berlakunya resapan. Kalau saiz benda tu besar, okey, ataupun multi cell, so dia susah nak mendapat oksigen, bahan-bahan keperluan lah. Macam tu. Jadi itu kaitannya ayam yang dipotong kecil-kecil dengan apa yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Diharapkan murid-murid di rumah semua sudah bersedia, tetapi sebelum itu seperti biasalah, walaupun bagi mereka yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin dah boleh beraktiviti di luar, jangan lupa untuk sentiasa jaga SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Pakai pelitup muka dengan kemas dan baik, jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan jika tiada sumber air boleh gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu untuk kita sama-sama sanitasi dahulu tangan kita. Silakan Cikgu. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti di Mahir pada hari ini, dan saya kira murid-murid di rumah semua sudah tak sabar-sabar nak saksikan apa yang kita nak saksikan ataupun nak pelajari sama-sama pada hari ini. Tetapi sebelum itu kan Cikgu, saya ada nampak sesuatu dekat atas meja tu. Okey, ada pula dekat sini kan. Okey. Sebenarnya saya dah preparekannya ni. Nisa nampak, sebenarnya Nisa nampak ni. Nisa tahu tak ni organisma apa? Alamak Cikgu, kejap saya tengah ulang kaji semula. Lama ni nak kena imbas kembali. Rasanya macam sel pun ada, macam mikroorganisma pun ada. Okey. Ini So sebenarnya Cikgu ya? Ya, betul Nisa. Yeay. So murid-murid mesti dapat. So ini adalah amoeba species. Okey. Amoeba species ni seperti yang Nisa nampak di sini dengan murid-murid, dia ada berapa sel rasanya? Ada berapa ya agak-agaknya? Alamak Cikgu, saya dah lupa lah. Okey, tak apa. Sebenarnya
organisma ini ataupun kita panggil sebagai amoeba spesies ini dikenali sebagai unicell. Uni, U-N-I. Unicell maksudnya dia hanya mempunyai satu sel sahaja. Satu sel sahaja. Okay. Dan murid-murid sebenarnya kita tak boleh nampak amoeba sebenarnya. Ini cikgu dah besarkan. Kan? Amoeba adalah sejenis mikroorganisma. Baik. Nisa dengan murid-murid tahu tak apa maksud mikroorganisma? Mikroorganisma. Oh, banyak yang berlaku dalam mikro kecil. Organisma yang sangat-sangat kecil. Ya, betul. So, mikroorganisma, iaitu contohnya amoeba lah. Dia adalah sejenis benda hidup yang sangat kecil ataupun seni, kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Betul. So, hanya kita boleh nampak dengan menggunakan mikroskop cahaya. Betul. So, itu dipanggil sebagai mikroorganisma. Ya, baiklah. Melihat kepada apa yang Cikgu Yo telah kongsikan, saya nak tanya Cikgu Yo, apa objektif pembelajaran yang sama-sama kita nak capai pada hari ini, Cikgu? Okey, so objektif pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini adalah, so kita nak tahu keperluan untuk organisma multisel untuk mendapatkan, dia mempunyai satu sistem untuk mendapatkan bahan-bahan keperluan. So, nak bezakanlah macam tadi Nisa, kita dah tahu ini unicell. Betul. So, kita adalah multisel. Yes, ada you are banyak. right. Betul. So, kita adalah multisel. So, kalau macam kita mempunyai banyak sel, so saiz kita pun lebih besar berbanding dengan amoeba. So, kita nak tahulah hari ini, sekiranya saiz yang kecil, dia perlu tak sistem peredaran darah kita? Ataupun macam manusia, kita saiz besar. So, boleh tak kita terus dapat bahan keperluan tersebut? Yang sebenarnya Nisa, di bab 2 tingkatan 4 tu, murid-murid sebenarnya dah belajar tentang amoeba ini. Dan cikgu nak ulang kaji sikit lah. Boleh, tak ada ambil masa masalah. sikit murid-murid sebelum kita jalankan uji kaji. Amoeba spesies ini adalah sejenis unicell yang dia sebenarnya mendapatkan bahan keperluan, contohnya oksigen, karbon dioksida melalui resapan ringkas sahaja. Dia tak perlukan. Jadi sebenarnya Nisa nampak di sini, ada tak dia ada hidung? Dia tak ada hidung, tak dia macam tak ada kita. mulut macam kita. Betul. So, bagaimana dia dapatkan makanan, oksigen ataupun karbon dioksida nak keluarkan. So, dia resap je, dia keluar macam tu je. Dia masuk macam tu je. So, itu berbanding dengan multisel. So, kita nak buktikan pada hari ini, multisel macam seperti kita memerlukan satu sistem peredaran darah yang khusus untuk kita dapatkan bahan keperluan. Ya, baiklah. Terima kasih Cikgu Yo di atas penjelasan dan ulang kaji tersebut. Saya dah tak sabar-sabar nak lakukan eksperimen bersama-sama. Mungkin bukan aktiviti memasak pada hari ini. Bukan Cikgu pun memasak kurang sikit lah. Saya dah risau dah nak kena tunjuk skill. Tapi tak mengapa, kita akan berhenti seketika. Tetapi sebelum itu, ada satu hebahan yang ingin kita kongsikan buat semua yang menonton Didik TV KPM. Jangan lupa saksikan pelancaran program pemerkasaan, program pelaksanaan kurikulum KPM Perkasa KUM, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, pada 30 Ogos 2021 jam 2.30 petang. Saksikan melalui saluran seperti yang tertera di kaca TV anda. Kita akan jumpa anda selepas ini. Jangan ke mana-mana, kekal menonton Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Yo. Kita hari ni dah siap bertukar baju nampaknya. Saya dah segak pakai ini nampaknya macam kod makmal. Kenapa kita kena pakai kod makmal, Cikgu? Siap bersarung tangan semua ni. Betul. So, ini sebenarnya ini dipanggil baju makmal sebenarnya atau lab coat lah. Kan, ini adalah untuk melindungi kita daripada bahan-bahan kimia yang kita gunakan. So, bahan kimia ni dia taklah akan terkena dengan baju kita ataupun bahan-bahan yang kita nak guna tu taklah mengotorkan kita dan tidak membahayakan kita.
Dan sarung tangan ini untuk kita nak kendalikan bahan-bahan kimia jugalah. Ya. Nak sebagai satu lapisan melindungi tangan kita daripada tersentuh. Baiklah, saya dah tak sabar-sabar nampaknya di hadapan kita ni ada pelbagai bahan, peralatan, radas. Apa yang kita nak lakukan ni, Cikgu Yu? Mungkin Cikgu Yu boleh kenalkan sedikit apa yang ada di hadapan kita. Okey, so Nisa, sebenarnya kita ada, saya buatkan 3 bahagian lah. Ya. So kerana kita ada 3 aktiviti yang kita nak jalankan. Wah. Kita nak jalankan 3 aktiviti yang berbeza. So yang pertama dululah saya perkenalkan bahan-bahan tersebut. Baik. Okey, so kita ada di sini. Nisa tahu tak sebenarnya yang ni apa? Macam tabung silinder, tabung uji. Dekat tu silinder penyukat. Silinder penyukat. Ya, Maaf, kerana kita ada nombor. tak perasan ada sukatan. Tak apa, di ada situ. sukatan kat sini Ya. kan. Kadang-kadang kita jaga jarak jauh-jauh kita Betul. tengok. Betul. So di sini dipanggil silinder penyukat dan kita ada corong turas. Corong turas. Okey, untuk sebenarnya nak masukkan bahan kimia tu senang sikit lah. Betul. Okey, dan kita ada piring petri. Ini Piring dipanggil petri. piring petri. Yang bulat tu. Okey, dan kita ada bika macam biasalah, murid-murid pun dah tahu dah ini adalah bika. Ya. Dan kita ada larutan. Okey, larutan ini dipanggil larutan NaOH. Okey, ataupun nama itulah susah pula nak baca nama dia kan. Nama penuh dia adalah larutan natrium hydroksida. Dan Nisa nampak di sini berapa molar dia ada? 0.2 molar. Di sini hanya kita menggunakan 0.2 molar sahaja. Maksudnya dia tidak membahayakan lah. Ya. Okey. Dan kita ada yang ni. Saya tak tahu. ni? Air suling. Ya, betul. Tadi ini adalah air suling. So kita sekarang untuk aktiviti yang pertama, Baik. so kita nak tengok apakah warna-warna yang ada pada larutan semua ni. Okey, saya mulakan yang ni dulu Baik. Okey, so Nisa. So di sini kita ada larutan, sekali lagi ni larutan apa? Phenolphthalein. Okey, so larutan phenolphthalein ni sebenarnya dia adalah penunjuk. Okey, penunjuk untuk kita nak tahu sekiranya bahan tu kimia, bahan tu alkali ke, bahan tu asid ke. So kita nak tengok perubahan yang berlaku nanti. Jadi kita akan gunakan larutan ini. Ya, betul. So sebelum kita nak tuang ke dalam nak guna, so kita tuang ke dalam bika yang kecil dulu. Baik. Supaya tidak membazir. Ya. Dan sebenarnya kalau larutan yang kita dah tuangkan, dia tidak boleh dituang balik ke dalam larutan ini. So tidak membazir lah. Dan satu lagi, kalau kita tuangkan balik, dia akan rosakkan nanti. Ya. Kan? Kita tak nak Untuk mengelakkan pencemaran. Ya, betul. Dan Terhadap satu bahan lagi, yang ada di dalam botol tersebut. ya. So Nisa nampak. Ya. Larutan ni warna apa Dia macam warna kuning-kuning cair, warna-warna krim macam tu, okey. Cikgu. Sebenarnya dia adalah larutan jernih. Jernih. Nampak tangan saya kat belakang ya? Ya, Betul. Nampak saya juga lah. Ya. Kan yang handsome kat sini ni. Tak adalah gurau je. So ini adalah larutan yang luxinar. Luxinar. Okey. Yang ni. Ini adalah cuka ni sebenarnya saya dah tuang dalam larutan ni lah. Okey, cuka yang kita boleh dapat kat dapur rumah pun ada Ya, kan. betul. So saya ambil tadi nak masak ayam tadi tu. Kan? So yang ni cuka ni warna apa pula? Yang ini warna jernih. So jernih juga kan? Okey, betul. So air suling pun warna dia jernih lah. Betul. Okey. So satu lagi larutan iaitu ingat tak larutan Na? Natrium Hydroksida. Betul. So Nisa, saya tuangkan juga macam tadi jugalah. Ya. Okey, maaf. juga di dalam bikar. Okey, juga kita dalam bika. So warna dia adalah warna Juga warna jernih, warna jernih. luxinar. Betul. So kita nak tengok ni. So apa yang akan berlaku kalau saya campurkan dia semua ni? Ya. Okey. Boleh campurkan semuanya, Cikgu? Kita campurkan. Oh, Kerana risau semua ni pula tak saya. bahaya. Kita tengok apa yang berlaku So, tadi sebelum saya lupa, ini adalah NaOH. Ini adalah larutan phenolphthalein. Phenolphthalein. So, kita tuangkan larutan phenolphthalein di sini. Okey. Ya. Okey, dan saya masukkan air suling lah. Kita test dengan air suling dulu. Baik. Maaf. Okay, kita keluarkanlah, nampak sikit. Ya. Okey. Kita nak bagi murid-murid di rumah nampak apa yang sedang berlaku di sini. Saya tambah air suling. Dia sebenarnya masih lagi putih dan dia akan jadi luxinar juga sebenarnya. Ya. Betul? Dia akan masih lagi berluxinar. Tak ada perubahan warna Ya, sebenarnya. tidak ada perubahan yang ketara saya lihat di situ. Macam tak adalah. Selepas ketiga dia dah tak ada. Okey. Seterusnya, kita nak cuba pula dengan cuka. Cuka, baik. Okey. So untuk cuka, kita pun bersama kita tuangkan sedikit larutan phenolphthalein. Mungkin cikgu boleh tunjukkan di hadapan Okey, saya tunjuk di hadapan supaya sikit. murid-murid di rumah semua Okey, nak tengok apa yang sedang betul. berlaku. Tuangkan cuka ya, kali ini cuka. Ya, kita letak phenolphthalein dululah. Phenolphthalein tadi. dulu, maaf. Okey, lepas Kemudian? tu kita letakkan cuka. Cuka, okey. Ada tak perubahan yang murid-murid alamak? Saya lihat macam tidak ada perubahan. Tidak ada juga Sama kan. je, cikgu. Alamak. So maksudnya
untuk asid dengan air suling tiada perubahan. Baik. Last kita ada larutan apa? Kita ada Na. natrium hidroksida. Ya, betul. Sekali lagi. Okey, murid-murid nanti saya tuangkan, saya letak di depan Ya. Okey, ini adalah phenolphthalein sekali lagi. Phenolphthalein. Okey, phenolphthalein saya letak di hadapan. Baik. Hati-hati kita nak ambil. Okey, so kemudian? ini adalah larutan NaOH tadi lah. Betul. Okey. So kita cuba. Kita cuba. Tengok ada magic tak kan Kita perhatikan sama-sama. Murid-murid rumah. Oh! Warna Wow. apa ni, Nisa? Apa yang telah berlaku tu, cikgu? Tadi sebenarnya Luxina kan? Alamak. So sebenarnya phenolphthalein Ya. dia campur dengan mana yang akan berubah warna? Dengan natrium hidroksida. Ya, betul. So ini membuktikan larutan phenolphthalein adalah penunjuk kita nak test benda itu adalah bahan alkali. Ya. So di sini kita dah tahulah natrium hidroksida kita adalah alkali. So itu dah settle untuk aktiviti yang pertama kita. Wah, saya dah terkejut tadi. Tiba-tiba daripada putih, jernih Luxina dia jadi merah. Betul. Semerah pewarna bibir saya walaupun tak nampak sebab Tak pakai nampak. pelitup muka. Wah, saya rasa macam terkejutlah saya dekat sini. Itu aktiviti betul. kita yang pertama yang murid-murid. Ya. Jadi jom kita teruskan dengan aktiviti yang kedua. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Hari ini sebenarnya kita nak jalankan satu aktiviti untuk mengkaji saiz organisma, Saiz organisma. dengan kadar resapan. Yelah tadi cikgu ada sebut kalau ayam dipotong lebih kecil, Kecil-kecil. mungkin dia cepat masak. Jadi Betul. ada kaitan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Jadi jom cikgu. Ya, betul. Kerana kita tak boleh menggunakan keluarkan amioba pula kan. Ya, Kita tak betul. boleh nak pakai suruh saya pula manusia yang dibedah nak cek ada tak ambil pusat satu berat darah. amioba. Betul. Kan? So di sini kedua dengan menggunakan eksperimen ini Ya. kita nak hasilkan agar-agar. Agak boleh makan tak cikgu? Tak boleh. Tak boleh. Kerana okey. dalam agar-agar nanti kita nak masukkan phenolphthalein. Oh ya. Phenolphthalein. Jangan. Jangan. Dimakan Jangan yang itu. jangan cuba makan pula Ya, kan. baik. Agar-agar yang dibuat oleh mak kita boleh. Itu tak sedap. boleh. Itu sedap. Kan? Okey. So saya perkenalkan sedikit bahan yang Boleh. perkenalkan. Ya. So di sini kita ada penuruh bangsen lah. Penuruh bangsen untuk api naikkan api nanti Ya. kan. So yang ni banding dengan yang ni adik, yang tu abang. Yang ini bika yang lebih besar. Betul. So ini adalah bika 1000 liter, 1000 ml ataupun Baik. 1 liter. 1 liter. Okey. So yang ni pun abang kepada yang ni lah. Yang ini silinder penyukat bersih 1000 ml. Ya, betul. So besar juga. So murid-murid Ya. berdampak di sini Okey. Dan kita ada sebuk agar-agar. Baik. Kan sebuk agar-agar untuk kita nak buat agar-agar nantilah. Ya. Kan. Dan yang ni apa ni, Sah? Yang ini rod kaca. Rod kaca, betul. So nanti kita nak kacau. Betul. Okey, so kerana nak jaga SOP dan nak bagi Nisa juga mencuba aktiviti tersebut, Baik. kita jalankan aktiviti yang berasingan sikit. Boleh, Okey, tak ada masalah. Nisa, nak minta tolonglah. Walaupun Ya. beratlah, saya ni tak kuat nak masukkan air ni ke dalam bika tersebut. Okey, saya cuba. Ya. Okey, kita ambil Hati-hati, bika yang eh. besar ni. Kemudian kita pegang berhati-hati. Ya. Silinder penyukat ni. Okey, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia ada mulut kat situ. Saya tuang semua Betul. ya. Ya, betul. Kerana kita nak masukkan 1000 liter nanti. 1000 1000 liter? ml. Alamak, 1000 liter lah pula. Jadinya besar lah pula kan. Saya dah tuangkan nampaknya. Okay. Nisa dah tolong saya tuangkan. Okey, di sini saya angkat ke sini sikit Baik. Okey, so di sini. So apa yang kita nak masukkan? Serbuk agar-agar. Ya, sebut agar-agar. So cikgu pun tuang ke dalam tu Okey. Berapa gram Air sejuk, agar-agar sebuah agar-agar ni? Oh, itulah Atau saya satu sebanyak paket mana terus. yang ikut? Paket terus. Baik. So murid-murid di rumah kalau nak buat agar-agar pun bolehlah. Ya. 1000 ml air dengan berapa dah? Satu paket. Betul. Agar-agar. Senang didapati sekarang ni agar-agar. Dapatkan je di mana-mana kedai. Tadi dengan menggunakan rod kaca kita buat Kita kacau dia sehingga dia sebati. kacau. Okey, supaya dia sebatilah. Ya. Dan untuk buat agar-agar, mak kita takkanlah buat macam tu je kan. Dia mesti nak panaskan. Betul. Tapi Nisa boleh tak kita nak pasang sini? Kita tak boleh pasang di dalam Alamak. studio Macam mana kerana jadikan perlukan aktiviti? pengudaraan yang baik. Ya, betul. Nanti bahaya pula kita kat sini kan? Betul. Betul. So yang ni murid-murid kita kena panaskan sehingga dia didih. Ya. Okay, apabila dia dah didih, kita kena sejukkan dia. Kita sejukkan dan barulah kita tambah larutan phenolphthalein tadi. So agar-agar ni ada apa dalam tu? Ada air dan agar-agar. Dan Ada sebut agar-agar dan larutan
Penoptalin kita. Betul. So sebenarnya Nisa sebenarnya Ya. betul tak saya ada hari itu saya call Nisa lah untuk buat agak-agak kat rumah. Ada, saya dah bawa dah. Tapi saya dah send Penoptalin ke rumah Ya. Nisa lah kan. So kita dah buat. Nisa dah buat kerja rumah. Saya dah bawa dah. Saya harap mak saya tak tengoklah episod ni sebab saya ambil bekas plastik dia ni. Okey, so harap-harap Warna merah jambu saya ambil. nanti dia tengok tau. Nanti dia kat rumah dia bukan tengok, dia cari dulu. Dia cari dulu. Dah Tupperware sebenarnya kan. Yes, kita buka. Ini agak-agak yang telah Nisa siapkan di rumah. Okey, so banyak Nisa buat tu sebenarnya. Ingatkan nak makan untuk satu keluarga. Ya. Terbanyak pula cikgu. Betul, tapi ingat jangan makan tau. Ada Okey. Penoptalin. Ya, tak makan. Baik. So dari sekarang kita dah ada agar-agar yang dah siap. Okey, so apa yang kita nak buat? Kerana kita nak kaji kepada saiz organisma. baik. Okey, tapi ini nanti kita keluarkan, nak minta tolong Nisa lah. Ya. Okey, kita ada apa ni? Kita ada pisau, pemotong. Pisau dengan Kita ada pembaris. Pembaris. Okey, sekejap. Sebelum tu, sambil tu saya kemaskan meja saya kejap Ya, lah. Okey, supaya tak tersentuh semua barang-barang Ya, ni. memandangkan kita akan menggunakan peralatan yang tajam, murid-murid di rumah diharapkan berhati-hati ketika menggunakan aplikasi pun boleh menggunakan peralatan yang tajam supaya tidak mendatangkan kecederaan. Boleh minta bantuan ibu bapa atau abang dan kakak. Ya, betul. Okey, so sekarang kita dah ada pisau, kita ada pembaris. Okey, di sini Nisa kita keluarkan Ya. agar-agar tu dan saya nak minta tolong Nisa Ya. potong kepada kubus. Kubus Kubus maksudnya okey, kubus yang pertama Ya. Nisa potong 4 cm tinggi, 4 cm tinggi, okey 4 cm lebar 4 cm lebar. dan 4 cm 4 jugalah. Oh, kubus. Okey, saya betul boleh kan? So kita boleh sama-sama kita buat. Kita mungkin So, boleh alihkan sebentar ni cikgu okey, untuk ya, kita betul. Kerana tak guna dah kan? Kita boleh. Baik, saya so, nak keluarkan agar-agar saya. Betul. Tengok yang Nisa buat kecil kat atas tu boleh ke kalau boleh nak 4 kan? cm? Okey. Ini agar-agar yang telah Nisa sediakan di rumah. Tapi ini bentuk ikut bekas yang Nisa Ya, telah letaklah betul. acuan ni dan Nisa akan potong saiz kubus 4 cm. 4 cm. Baik. So, sambil Nisa buat yang 4 cm, sambil tu saya akan potong yang 1 cm lah. Okey. Yang kecil Oh, yang pula lagi saya kecil. buat. Baik. Betul. Tapi Nisa kena hati-hati tu kerana kita menggunakan pisau. Pisau Okey. pemotong. So, dan satu lagi, kita kena potong ikut saiz kita lah. Ya. Kan? Dan kita kena dia licin. Saya Kita akan cuba ukur betul-betul kat sini. Okey, mungkin Nisa boleh kecilkan dia dulu. 4 cm ya. Ya. Okey, sambil-sambil tu hati-hati murid dengan kita pasang, kita menggunakan pisau. Ya. Okey, saya potong. Okey, so cikgu nak potong yang 1 cm ni. Okey, kejap. Maknanya cikgu potong lagi kecil lah. Ya, saya buat yang kecil lah. Okey. Kerana Nisa boleh buat yang besar kerana nampak Tupperware tu dah cantik, tinggi, besar tu. Kan? Okey. Okey, cikgu Yang potong ni kecilkan 4. dulu. Yang ini tinggi dia lebih kurang lah 4. Okey. Sekejap. Sekejap nak potong pula 4 lambat. juga. Okey, sambil-sambil tu ingat murid-murid, Ya. dengan menggunakan pembaris kita, kita letakkan 1 cm Baik. perlahan-lahan. Okey, kita macam ni lah. Ya. Macam tak lurus Okey. pula. Okey, kena hati-hati tu. Ya. Okey, 1 cm cikgu dah Okey. potongkan dan tinggi di sini pun 1 cm. 1 cm. ini dah 1 Saya cm. 4. Sekejap, tengok tinggi dia Okey. 4. Ini inci. Alamak, tersalah tengok. Jangan pula inci tu besar tu. Okey, tinggi dia 4. Okey, yang ni pun 1 Panjang dia cm. pun 1, 2, 3, 4 So cikgu dah cm. buatkan yang kecil ni. So murid-murid nampak tak? Ni kecil ni Okey. alah, tapi luk sinar. Ya. Kan dia kecil. Okey, tapi saya belum potong 1 cm memancang. Okey. Baik. Saya rasa macam nak keluarkan yang besar ni pun boleh juga ni. Boleh juga kerana dia besar sikit. Boleh Okey, tak? kejap. Takut dia terjatuh pula cikgu. Jangan, hati-hati tu. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, cikgu dah buatkan besar 1 sungguh. cm tu. Ya. Okey, saya sediakan satu ni piring ni. Ya. Okey. Saya pun ada piring Patrick. Ya, betul. ni Kita di guna hadapan. penutup dulu Baik. Penutup yang kecil tu. Okey, kita letakkan. Cikgu dah siapkan 1 cm. Okey. Sambil nak tunggu Nisa, cikgu buat yang 2 cm pula. Boleh, tak ada Okey, masalah. So, Saya pun nak kita nak kena besarkan 2 cm pula. Okey, jangan kacau. Okey, 2 cm. Berhati-hati ya, murid-murid di berhati-hati, rumah menggunakan peralatan tajam. Ya, masa potong tu perhatikan tangan kita tu. Ya. Jangan pula terpotong tangan. Hati-hati. Jangan. Kita nak elak perkara-perkara yang tidak diingini. Dalam melakukan apa jua aktiviti, walaupun untuk aktiviti pembelajaran, pastikan keselamatan diutamakan. Betul. Okey. Sekejap. Saya dah nak siap dah ni. Saya punya 4 cm ni. Besar 4 cm ni. Besar. 4 cm tu kan?
Dan saya akan potong dia. Okey, so ini dah 2 cm. So saya dah buat 2 dah. Sambil nak tunggu Nisa, saya buat lagi 3 cm pula. Saya dapat. Besar 4 cm dia cikgu. Tinggi dia tu. Alamak, tak boleh masukkan. Tinggi. Nisa, okey, Nisa dah buat kan? Betul. Baik. Okey. Kejap. Cikgu Yang nak buat lebih-lebihan ni kita boleh simpan. Betul. Nisa boleh tolong saya buat yang satu lagi ke saya buatkan? Tak apa, saya buatkan. Okay, Cikgu nak berapa 3 cm cm pula. cikgu? 3 cm. Tengok 3 siapa yang cm. siap dulu. Okey, Ni, boleh kita boleh. tengok, Saya cuba, Okey. saya cuba. Tapi hati-hati je, bukan nak bertanding. Ya. Nak jaga juga kan. Takut nanti nak laju-laju, terpotong pula terpotong mana-mana pula. yang tak patut. Mak dia. Baik-baik Alamak. cikgu. Okey. Okey. So ni 3 cm kan tadi kita katakan yang belum buat. 3 cm lagi potong 3 tinggi. cm. So murid-murid di rumah kita pun boleh sediakan 4. So satu tu 1 cm, satu tu 2 cm, satu Saya lagi dah dapat. dah siap dah? Dah siap dah. Saya baru nak potong. Yeay, dah siap. Okey. Okey, boleh murid-murid. So, kita simpan dulu Baki-baki agak-agak ni kita boleh simpan. Okey, yang tak guna mungkin kita boleh buat yang lain-lain tu Ya, kan. Okey, baik. Nisa. Okey, sekarang cikgu nak buat larutan phenolphthalein. Baik. Okey, sekejap Adakah kita akan tuang terus Phenolphthalein kepada pula agak-agak atau saya nak tidak? masukkan NaOH. Ya. Jangan lupalah pula tengok saya. Dah tua dah ni, 10 tahun mengajar kan. Dah tua. Nampak dah. muda lagi cikgu. Saya kan kita sebaya Masih, tadi. Memang sebaya kan. Dan Nisa Okey. boleh ambilkan 2 piring kat sini. Baik. Cikgu nak tuangkan NaOH. Okey. Okey. NaOH. Ada 2 piring. Piring pertama dan piring yang kedua. Kalau Ini kalau mak saya nampak ni, mesti diingatkan saya nak tunjuk rajin memasak. Rupanya nak Nisa, buat eksperimen biologi. saya pula dah di campur mahir. benda lain pula dah. Okey, so nampak kita ini adalah NaOH. Okey, di sini ya. Kita Cikgu masukkan. tuangkan. Okey. So cikgu masukkan sedikit di sinilah. Empat-empat cikgu masukkan. Baik. Okey, cikgu masukkan Maknanya sedikit. 2 piring patty untuk saya, 2 untuk cikgu. Okey, nak penuhkan sedikit. Okey. Okey. Saya tak sabar nak tengok apakah yang akan berlaku seterusnya. Ya, kita nak tengok apa yang Sebab berlaku. kita dah ada agak-agak Alamak, macam kita. tak cukup pula. Sekejap sabar ya. Boleh cikgu, tak ada masalah. Uji kaji ni kita kena perlahan-lahan. Nanti kita salah buat kan. Ya. Okey. Perlu berhati-hati. Sebab Okey. kita nakkan keputusan yang tepat. Ya, betul. Baik. So sekarang Nisa, so kita kena hati-hati Ya. dengan menggunakan, kerana Nisa tak sentuh lagi NaOH, betul? Baik. So saya nak minta Nisa masukkan yang kubus 4 cm tu ke 4 dalam cm? piring ni. Okey, Piring 4 yang ni. cm dalam piring yang pertama. Ya, betul. Oh. Okey. Dah naik sikit dah. Cikgu. Cepat juga dia kan? Okey, Kita baik. tengok yang 3 cm pula yang dengan 3 sini. cm. So, cikgu masukkan yang 1 cm. Okey, dan cikgu akan masukkan yang satu lagi. Ini 2 cm cikgu ya. Kita dapat lihat 4 saiz agak-agak yang berbeza di hadapan kita ni. Betul. Okey. Nisa, saya lupa. Kita boleh setkan masa. Okey, saya so akan sekarang setkan 5 minit kita perlu tunggu dia. 5 minit. Okey. Baik. Kita akan buat okey, 6 minit ya. 6 minit, 5 minit. 5 Maaf, cikgu. minit. Okey. So kita akan tengoklah apa yang akan berlaku kepada empat saiz kubus yang ada di sini. Ya. So siapa yang cepat, siapa yang lambat, kita akan kiralah sama-sama. Okey, 6 minit. Okey. Tengok saya ni salah dah tekan. Tak apa. 6 minit. Okey. Mula. 6 minit, 5 minit. Maaf, 5 minit. Okey, so kita dah ada 4. So Nisa, nanti kita akan tengok sama-sama lah. Ya. Kira sama-sama bagaimana, siapa yang cepat. Baik, kita akan lihat apakah akan berlaku selepas 5 minit selepas penanda masa kita ni berbunyi. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Nisa dan Cikgu Yo nak berhenti seketika. Jumpa anda selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Takut. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan Cikgu Yo, dan kita telah pun tukar dengan sarung tangan baru ni. Apa agaknya yang kita nak lakukan seterusnya setelah kita letakkan cube agar-agar kita ke dalam larutan. Betul. So kita nak tengok apa yang kita jalankan selepas inilah kan. Baik. Nisa, dah sampai 5 minit ke? Belum lagi Cikgu. Jadi So, kita ada masa lagi. Kita ada masa lagi. So di sini murid-murid nampak cikgu dah sediakan satu jadual. Baik. Okey, untuk membuat dalam uji kaji, dalam sains lah. Ya. Jadual tu sangat penting untuk kita buat data. Supaya orang nampak tu kita nampak senang lah kan. Ya, betul. So di sini cikgu tunjukkan ini adalah kubus tadilah kita potong. Ya, betul. Okey, cikgu buat cantik sikit di sini kan. Tapi warna pink juga sama ni. Ya. Okey. So di sini cikgu sediakan beberapa formula. Okey, luas permukaan. So kita nak masuk kepada subjek matematik pula. Itulah saya dah bersedia dah ni. Nak mengira-ngira. Okey. So luas permukaan adalah A darab dengan A, iaitu panjang darab lebar. Betul. So jumlah luas permukaan untuk kubus ada berapa? Ada 1, 2, 6. 6, betul. So 6 kali yang tadilah. Okey, so isi padu adalah 3 kali. 3 kali. Okey, so kita buat sama-sama di sini boleh? Jom, cikgu. Boleh, tak ada masalah. Saya nak ambil marker pen. Saya Okey, so kita buat sama-sama di sini. Kubus yang pertama, kita buat yang 1 cm lah. Boleh. Okay. So di sini sebelum tu, cikgu nak terangkan sedikit lah. Bila buat jadual, ini dipanggil tajuk di atas. Okay, title kita tu, jangan lupa kita mesti tuliskan unit kita. Unit. Kalau tak ada unit, tak macam sains lah. Macam kita tak ukur pula. Baru nak tanya, kalau tak ada unit apa akan berlaku? Sebab betul. ada masa murid-murid terlupa. Terlupa. So kena ingatkan selalu. Okay, kena kalau contohnya Nisa tak buat masa exam, kan? Manalah cikgu nak tahu Nisa buat cm ke meter ke kilometer ke? Tak ada orang tahu ke besar tu kan? Betul. So cikgu masukkan. Yang pertama kita buat 1 cm, betul? 1 cm, betul. Okay, yang paling 1 cm. kecil. So bagaimana nak kira jumlah luas permukaan? Luas permukaan Ada A berapa? darab A ada 2. Ada 6 kali A darab A. Ya, betul. A kita adalah berapa cm? Kita 1. Ya, betul. So 6 kali 1 kali 1 berapa? Kemudian 6. 6. Tak payah kalkulator pun kan? Ya. Betul. Yang ini kita congak cikgu. Betul. Isi padu? Isi padu. Okey. A darab A. Okey, so ini lagi senang cikgu. 1 darab 1 darab 1. 1. 1. Okey. Nisa, perlu tak kita tulis cm kat sini lagi? Boleh rasanya. Tak perlu kerana tajuk dah tak ada. Tajuk dah ada. Tapi murid-murid sekiranya nak tulis tak apa. No problem. Tapi di atas dah ada, janganlah buzzer pen ink pula kan. Mahal pen sekarang. Okey, jumlah luas permukaan per isi padu. Kita ambil jumlah luas permukaan iaitu berapa tadi? 6 bahagi dengan isi padu. Dapat berapa? 1. 6 bahagi 1? Alamak. Cikgu. Dah berbunyi, dah habis dah. Alamak, dah sampai masanya. Okey, nanti kita teruskan dengan jadual kita ya. Baik. Okey, so sekarang nampaknya dah menjadi warna pink sikit lah. Ya. Kan? Okey, cikgu keluarkan yang pertama dulu. Kita buat Okey. So, kalau kerana saya sediakan yang paling senang untuk saya. Okey, betul kita perlukan kertas turas. Saya ada Kertas turas ni adalah untuk mengeringkan agar-agar kita ya, cikgu. Ya, betul. So cikgu keluarkan untuk menyerap lebihan air pada agar-agar. Ya, betul. So kita tak naklah dia mengganggu eksperimen kita. Kalau Nisa nampak di sini. Ya. Okey. Nisa nampak Di sini ada tak yang tak ada warna pink langsung? Saya rasa keseluruhan cube agar-agar ni telah jadi warna pink, cikgu. Ya, kalau macam ni tak payah kira lah. Berapa peratus dia dah jadi warna pink? 100%. Ya, 100%. So maksudnya kita tak payah jalankan pengiraan untuk dia. Baik. Okay. So cikgu teruskan yang kedua. Kita kembali kepada agar-agar kita ni. Kita akan buat kira-kira selepas ini murid-murid. Kita tengok dahulu apa yang berlaku. Betul. So Nisa, contohnya saya keluarkan yang ni dulu. Yang paling besar ni cikgu. Paling besar lah saya ambil 4 cm. Betul. So saya keringkan di sini. So bagaimana kita nak kira peratus resapan dia? Okey, kita ambil di sini. Saya ukur Cikgu ukur di sini. Berapa sentimeter dia tu? Okey, dia adalah 1 cm. 1 cm. Okey, so ingat 1 cm kali panjang di sini berapa lah? Tadi Nisa potong 4 cm. 4. Panjang sebelah sini adalah 4 cm juga. 4 cm. So peratus kita menjadi, so cikgu kira kat sini sekejap lah sebelum saya lupa nanti kan. Tapi kita buat yang 4 cm tadi. Betul. Yang bawah ni kan, betul? Okey, cikgu betul kalau ni ni 2, ni 3 dan ini 4. Okey, di sini peratus tadi. Baik. Peratus tadi kita buat adalah berapa dah Nisa tadi? 1 cm
kali Darab 4 kali 1. 4 cm. Okey, betul. Bahagi dengan isi padu kubus Isi padu tadi. kubus. Okey, isi padu kubus kita adalah 4 kali darab 4 darab 4. 4. Sama dengan 64. 64. Okey, so sekarang kerana dia nak peratus. Ya. So jangan lupa nak kali 100. Darab 100. Okey, Nisa dapat berapa? 16 bahagi 64 darab 100. Saya dah lupa dah mana logo peratus saya dekat sini. Okey, tak apa. Dah bahagi tadi kan? Dah bagi ya. Okay, kali dengan 100. Kali dengan 100, 25%. 25%. Ya. Betul? Betul? Okey, kita teruskan dengan yang 3 cm. Baik. Okey, sekarang Nisa kira yang 3 cm berapa tinggi dia? Okey, saya akan ambil yang 3 cm ini. Okey, letakkan di atas kertas penuras. Ya, Supaya kertas kita turas. serap air-air lebihan tu. Okey, kemudian Nisa akan ukur berapa Warna pink tinggi dia warna tu kan? pink dia. Okey, tinggi dia adalah 1 cm. 1 cm 1 juga. cm. Okey, so Panjang dia 3 cm seperti yang telah dipotong tadi. okey, so Lebar dia kita pun sama 3 cm. betul. Okey. So di sini kita akan nampak untuk yang ketiga kan? Ya. Betul. So dia samalah 1 cm kali 3 kali 3. Bahagi dengan isi padu kita adalah 3 kali 3 kali 3. Dapat berapa? 27. 27. Yang ni 64 tadi. 64. Okey, so dia bahagi 27. 27. Okey, kali 100 dapat berapa? Kita lihat 9. 9 bahagi Bagi 27. 27. Yang bagi 27 darab Okey, 100. 33%. 33%. Ada perpuluhan tak? Dia ada perpuluhan 3. Okey, betul. Dia panjang kan? Ya. Okey, biasanya kita akan buat 1 di sini. 1 titik perpuluhan dia lah. Baik. Okey, so 30.3. 3%. Tadi kita teruskan jadual kita kerana dah settle kan? Ya. Okey, kita teruskan jadual kita. Di sini adalah 6 kali 2 kali 2. So kita akan dapat dengan 6 kali 2 kali 2, 24. 24. So kita awak cepatkan sikit. 6 kali 3 kali 3 dapat 54. 6 kali 4 kali 4 96. ha? 96. 96. Okey. Ya. Isi padu dia adalah 2 kan? Ya. Okey, dapat 8. 8. Okey. Jumlah isi padu, luas permukaan per isi padu Luas permukaan per isi padu 24 bahagi dengan 8 dapat 3. 3. Yang ni adalah 54 bahagi 27 dapat 2. 2. So yang ni Dan adalah 96 bahagi 64 kita dapat 1,5. okey. So di sini tadi ini adalah 100%, betul? Ya, betul. 100%. Okey. So yang ni kita tadi cikgu dah ukur. Dia adalah 1.2 cm Ya. kali 2 kali 2 Kali 2. bahagi dengan 1,2. isi padu kita 8. 8. 0,6. 0.6 kali betul ke? 100. Belumlah kali 100. Alamak, lu potong. 60%. 60%. Okey, Nisa sebenarnya bila murid-murid mak jadual di dalam amali, dalam uji kaji, murid-murid perasan tak? Di sini dia ada titik perpuluhan. Ya. So untuk samakan kita mesti samakan dia. 0.0 0.0 baru betul jadual tersebut. So nampaknya kita kira dengan benda yang samalah. Kalau tak, dia tak sama. Okey. So di sini pun sama kerana dia ada 1.5. Ya. Ini pun 0.0. So ini adalah 6.0. So itulah jadual kita. Ya, saya dapat lihat dengan adanya jadual ini kita dapat lihat hasil eksperimen kita dengan lebih jelas. Betul. So tak adalah Nisa, apa-apa kita nampak informasi. hubungan dia sebenarnya. Ya, betul. Okey, nampaknya hubungan kita apabila kita punya kubus semakin yang ni saiz dia Semakin besar. 1 hingga 4 semakin besar ke kecil? Semakin besar, cikgu. Besar. Kalau semakin besar, jumlah luas permukaan jadi semakin Semakin kecil. kecil. Resapan jadi semakin Rendah. rendah. So itulah kita nak buktikan di sini hari ini, iaitu kita multi cell adalah saiz besar. Betul? Tapi kita mempunyai jumlah luas permukaan yang Kecil. kecil. So resapan berlaku dengan
lebih rendah, kadaran lebih lambat. rendah. So kita memerlukan satu sistem dipanggil sistem peredaran darah. Baik. Okey, darah kita boleh membawa oksigen, Ya. mengeluarkan karbon dioksida daripada badan kita. Betul. So itulah daripada eksperimen uji kaji, maksudnya uji kaji kita sangat Berjaya. So, Ya. betul. Setakat ini itu apa yang telah kita dapatkan daripada eksperimen kita yang telah membuktikan di mana sekiranya saiz kita ni lebih kecil, lebih senang penyerapan akan berlaku. Betul. Kalau lagi besar macam yang 4 cm tu, sikit je serapan Betul. dia. Mungkin ambil masa yang sangat lama Betul. untuk capai penyerapan 100%. Baiklah murid-murid di rumah, bagaimana? Saya pun hari ini baru macam wow, baru tahu. Inilah dapatan kita pada hari ini. Sebelum ini saya tak dapat lihat dengan lebih jelas. Kalau kita dah lihat, dah diterangkan komponen-komponen yang terlibat, barulah saya faham. Jadi kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Saya dan Cikgu Yo akan jumpa anda selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih menonton Mahir di Didik TV KPM. Sebentar tadi Nisa dan Cikgu Yo telah lakukan eksperimen bersama-sama di mana kita potong agak-agak. Ada yang saiz besar, ada yang kecil. Dan kita lihat kadar penyerapannya. Ada yang 100%. Ada yang sikit je 25%. Betul. Jadi kita boleh imbas kembali apa yang telah kita capai pada hari ini, Cikgu Yo. Boleh. So kita tengok balik dari tadi, kita yang 1 cm tu, Ya, yang kecil ni, kecil. maksudnya saiz dia besar ke kecil? Saiz dia kecil, Cikgu. Kecil. Tetapi jumlah luas permukaan per isi padu dia jadi besar. Okey, tapi kadar resapan macam mana? Kadar resapan dia tinggi, 100%. Ya, 100%. Semua berwarna pink color. Betul. Kan? Warna merah jambu tadi kan. Okey, tapi kita imbas sekali lagi terbalik. Okey, kalau yang saiz 4 cm tu, yang besar. dia mewakili amioba ke manusia rasanya? Rasa-rasanya dia mesti mewakili manusia. Betul. Sebab macam yang cikgu jelaskan sebentar tadi, kita manusia, kita multisel. Jadi kita perlukan banyak bahagian untuk penyerapan itu berlaku. Okey, betul. So maksudnya sel yang kita perlukan oksigen tu berada jauh. Ya, kerana dia betul. besar. Okey. So di sini daripada pendapatan uji kaji tadi, Ya. saiz yang besar, jumlah luas permukaan per isi padu yang Kecil. dan resapan dia jadi Kadar resapan dia rendah sahaja. Betul Nisa. So murid-murid dapat semesti semua dah dapat. Ya, kan? saya Cikgu rasa faham. sangat menarik eksperimen kita pada hari ini. Tetapi kan cikgu, boleh ke kalau saya nak lakukan aktiviti ni semua dekat rumah saja? Saya fikirkan sekejap. Boleh, tetapi kita tak ada phenolphthalein. Ya, betul. Kita Okey. tak ada barang-barang kimia di rumah. Betul, dan kita tak ada natrium hydroxida. Macam mana nak buat eksperimen kat betul. rumah macam ni, cikgu? Kejap, saya fikir. okey lagi. Boleh rasanya. Boleh. Okey, bagaimana nak jalankan? Kita tidak perlukan phenolphthalein di sini. Ya. Okey, dan kita tidak perlukan natrium hydroxida. Macam mana? So kita boleh pergi mencari serbuk agar-agar. Serbuk agar-agar. Yang luksina. Luksina. Jangan pilih yang berwarna-warna pula. Nanti kan? campur-campur dah hijau. Dah hijau. Macam mana? Betul. Dan satu lagi, nak menggantikan natrium hydroxida, kita boleh menggunakan pewarna. Pewarna. Ya, kalau murid suka merah, suka biru, suka hijau, boleh je guna. Betul. Okey, dan digantikan di sini dalam satu piring yang kecil, Ya. kita masukkan pewarna. Okey, dan agar-agar luksina yang tak ada phenolphthalein tadi, Ya. kita potong kepada 4 saiz yang berbeza dan kita cuba letak. Dan kita tunggu. Okey. Dan kita akan lihat hasilnya. Adakah kadar penyerapannya sama seperti yang telah kita sama-sama lakukan pada hari ini. Seronoklah hari ini dan murid-murid di rumah boleh lakukan di rumah menggunakan bahan-bahan yang telah disebut oleh Cikgu Betul. Yo tadi. Macam mana Cikgu Yo kita nak aplikasikan konsep eksperimen kita pada hari ini, apa yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan seharian? Okey, sebenarnya untuk kaitkan dengan kehidupan seharian kita, Ya. kita boleh masukkan bersama dengan subjek kimia sebenarnya. Okey, pernah tak Nisa buat coklat? Coklat, Okey, buat pernah? coklat. Kita gunakan serbuk coklat lebih cepat ke ketulan lebih cepat? Saya rasa serbuk coklat lebih Ya, cepat. kerana serbuk coklat dia kecil. Dan dia mempunyai
jumlah luas permukaan per isi padu yang lebih besar. Betul. So itu lebih memudahkan kita lah untuk dalam aplikasi harian kita. Dan satu lagi sebenarnya, murid-murid tahu tak? Otak kita, otak besar ini dipanggil cerebrum. Ya. Okay? Dia adalah berlipat-lipat ke dia terus saja? Dia berlipat-lipat, dia macam bergumpal-gumpal macam tu. Betul, dia adalah berlipat-lipat. Ya. Kenapa dia nak berlipat-lipat? Dia nak menambahkan jumlah luas permukaan per isi padu. So Nisa boleh ingatlah semua benda yang Nisa buat. So kita boleh simpan lebih banyak saraf dalam itu. Ya. Dan satu lagi sebenarnya, berkaitan dengan aplikasi sebenarnya dalam kehidupan kita, usus kecil kita. Okay, usus kecil kita, okay, sebenarnya dia adalah berlipat-lipat juga untuk menambahkan kadar serapan. Ya, kadar serapan dan jumlah luas permukaan per isi padu yang lebih besar lah. Ya, betul tu. Dan kita sebagai manusia kan cikgu, kita multi-sel, kenapa kita perlukan sistem yang khusus untuk pernafasan, serapan oksigen, peredaran darah. Maaf dalam cikgu. bab ini, betul. Dalam bab ini kita lebih kepada sistem peredaran darah. Ya. Okey, sistem peredaran darah untuk kita nak, dia macam transport. Dia nak membawa oksigen masuk ke dalam sel kita. Kenapa kita perlukan? Kerana melalui uji kaji kita, kita mempunyai saiz yang besar, okey, jumlah luas permukaan yang kecil. So dia lambat nak meresap ke dalam tu. So dia perlukan darah macam lori untuk angkut dia pula. Dia ada pengangkutan yang khusus untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh badan kita. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Yo di atas perkongsian, penjelasan dan juga aktiviti yang telah kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi, sekiranya anda nak lakukan aktiviti dan eksperimen ini di rumah, boleh gunakan pewarna atau bahan-bahan gantian yang lain yang lebih selamat yang ada di rumah seperti yang telah dikongsikan oleh Cikgu Yo. Boleh ulang tonton episod hari ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Sebelum kita akhiri episod kita pada hari ini, saya nak tanya Cikgu Yo, Cikgu Yo boleh menyanyi tak? Menyanyi sama-sama boleh tak? Saya takut. Nyanyi sama-sama. Tak adalah sebenarnya selepas ini murid-murid di rumah kekal menonton Mahir kerana selepas ini nak menyanyi. Dengan Abang saya nak Zahar. tengok juga. Nak tengok juga? Okey, nanti selepas ini kita akan tengok sama-sama. Terima kasih semua yang menonton. Saya Nisa K. Terima kasih Cikgu Yo. Dan sebelum itu, saya ingatkan kepada anda semua agar saksikan pelancaran program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasaku Kementerian Pendidikan Malaysia yang sedang berlangsung disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, jam 2.30 petang. Boleh saksikan melalui saluran yang tertera di kaca TV anda. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM